kuda yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa atisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khail wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Miudin, Menteri Besar, Saudara Fahmi, Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Sabri Cik, Pengurusi Felda, pegawai Saudara Kerajaan Negeri, pegawai yang hadir, pengurusan Felda, dan yang penting saudara-saudari yang di Felda Raja Alias yang datang beramai-ramai. Terima kasih banyak. Saya pun terharu kerana sambutan yang begitu baik, walaupun panas terik, ada yang tunjuk panas tadi, kerana semangat kita pertamanya untuk menjayakan taraf hidup peneroka dan masyarakat umumnya. Saudara Datuk Seri Sabri dan Datuk Seri Aminuddin sebentar tadi menjelaskan tentang keadaan Felda ini. Saya tidak mau ulang panjang, tapi yang penting sudah tahu pada 27 Jun Pak Long, Ketua Peneroka. Saya tak berpecah masa Pak Long, dia batik dia special hari ini. 27 Jun 2023 saya tanda tangani kelulusan 990 juta untuk Felda, ya. Tak apalah orang nak buat tafsiran apapun, ya. Bayaran kepada Felda, mengapa bayar kepada Felda? Sebab hutang itu kepada Felda, hutang peneroka kepada Felda. Katalah saya tak bayar tahun ni, apa yang Felda buat? Dia tak akan bagi segala bantuan, dia tak ada upaya. Semua bantuan yang patut sampai kepada Felda tak boleh, kerana Felda tak upaya untuk memberikan khidmat kerana tanggungan 8.3 bilion ringgit. Jadi tak apalah, yang penting nasib Felda, rakyat dan peneroka tak terbeban dengan hutang yang banyak. Itu yang penting. Dan tugas saya, seperti mana saya sebut, jamin ini akan membantu peneroka Felda. Mereka nak baki saya, itu kerja dia. Apa dia panggil? Anwar bodoh, Anwar bohong. Tak apa, itu kerja dia. Kerja saya bantu Felda, bantu peneroka Felda. Apa yang kita buat, yang saya umumkan di hari peneroka? Saya lunaskan dengan memberi 990 juta, mana hampir 1 bilion ringgit setahun untuk melangsaikan hutang Felda. Hutang Felda itu sebab apa? Sebab dia lupuskan hutang peneroka. Kita faham tak? Peneroka hutang pada Felda, Felda lepaskan. Jadi kalau saya bayar pada Felda, itu pun dia tak faham. Kalau dia tak faham nak perintah macam mana? Bersyarah boleh, maki orang boleh, perintah tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kedua, saya kata, berapa lama dah Felda ni dalam gelap malam? Sebab tu orang Felda ini, dia tidur awal dan anak banyak. Betul? Baik. Jadi saya beritahu bila terus Sabri Cik ni kita lantik, sebaik kita lantik dalam masa beberapa bulan saja.
Tak sampai beberapa bulan, terus bangkitkan. Ini Felda perlu, ini Felda perlu. Ini yang kita nak, pengurusi Felda. Bukan kerja nak ngampu menteri. Tak payah mampu saya. Saya nak, dan tugas kita bagi itu untuk kemukakan apa masalah Felda. Dia kata lampu jalan. Okey, saya lulus lampu jalan seluruh kawasan Felda. Tahun ini juga, tahun ini. Kemudian dia kata pusat dialisis. Orang sakit buah pinggang kena pergi jauh. Jadi saya kata tahun ini juga, ini tahun 2023, malah saya dah luluskan pun pusat dialisis di setiap kawasan wilayah Felda, satu pusat dialisis. Kemudian dia kata connectivity. Apa menatang connectivity itu? Maknanya line untuk internet untuk anak-anak muda, terutamanya Felda ni. Anak-anak muda Felda, ingat, jangan lari tak tentu arah. Kerana kerja kita untuk bantu. Jadi Fahmi, Menteri Komunikasi, dah order daripada siapa? Elon Musk. Tahu Elon Musk? Tan Sri Salim tahu, saya dia jaga MC. Elon Musk ni orang paling kaya di dunia. Semua orang nak pujuk dia datang ke negara masing-masing. Ada menteri dulu pun pergi, tak jumpa dia lah, pergi pejabat dia aja, minta datang. Ada dia datang? Ada dia buat jawapan? Tak ada. Tetapi alhamdulillah, bila ada kerajaan perpaduan, ada kestabilan politik. Kakak, politik tu tenang, aman. Angguk-angguk jangan salah pangkal sudah. Bila politik tu stabil, orang yakinlah nak datang. Dia nak labus 1 bilion, 10 bilion. Dia tengok politik ni sekejap ni Perdana Menteri. Tukar cukup 22 bulan tukar. Cukup 18 bulan tukar. Ini apa? Penghulu pun duduk lama Perdana Menteri. Ya. Jadi bila dia tengok stabil, tapi bila nak stabil ni kita kena berkawan lah. Apa yang Agung ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong Titah, dia kata tak ada parti yang dapat majoriti. Jadi kena pakat. Mereka di sana sombong, kami tidak bersetuju. Nasib kamu lah. Saya kata berat nak setuju. Ingat mudah ke? Saya nak kena bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional. Tetapi pertama Titah Tuanku, keduanya kita pakat untuk kebaikan. Ini masa stabil nak tolong orang Melayu. Ini masa stabil nak tolong Felda. Ini masa stabil nak angkat baiki sekolah-sekolah yang tandah-tandah rosak. Ini masa pasang lampu. Ini masa, semua ini boleh dilakukan. Mengapa saya setuju? Dan mengapa Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Pengurusi Barisan Nasional, dia setuju? Karena dia fikir masa depan negara. Orang fitnah boleh sebut apapun, tapi bila saya bincang dengan dia, dia kata ini line ni kita nak buat. Prinsip perlembagaan bagaimana? Apa dia program kita? Bila kita setuju, kita jalan. Ini yang disebut wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wasyawirhum fil amr, kita berunding di kalangan kita. Kemudian berunding sampai kiamat? Tak. Bergaduh sampai bila-bila? Tak. Berunding. Dan berunding, saya ni dulu timbalan Presiden UMNO. Saya tak keluar UMNO. Ingat tu semua bagi. Saya kena pecat oleh Sianu tu. Ya. Jadi saya tak ada masalah, saya ada musuh dengan Datuk Zahid. Saya masih anggap dia keluarga. Ya. Aja perkara kita tak setuju, dasar. Memang kita bergentap, kita lawan sungguh-sungguh, bukan main-main. Tetapi kita bukan musuh peribadi. Sebab tu bila nak berkawan balik, fa aslihu baina akhawaikum, bahawa kamu datang untuk damaikan di antara sahabat-sahabat. Apa masalah dia?
saya baik dengan Datuk Seri Zahid, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kita rompak tanah Felda. Tak boleh. Untuk kita curi dan sakau jana wibawa, lagi tak boleh. Tapi kita pakat untuk bawa perubahan. In uridu illal islah mastata', bawa perubahan sedaya upaya kita. Baik. Sebab itu saya kata bila stabil, orang tengok minat Malaysia berapa tahun dah tak stabil, gaduh. Sekejap, mana ada negara di ASEAN kita paling banyak, kita pecah rekod. Tahniah, rekod apa? Paling banyak Perdana Menteri dalam 4 tahun. Kesan dia apa? Negara rosak. Nak buat rancangan tak boleh. Pelabur nak datang tak berani. Itu dia. Sebab itu kita pimpinan parti-parti yang fikir masa depan. Senang tak senang, tetapi tak senang kita, itu mana lebih penting? Kita atau rakyat? Kita atau negara? Kita atau martabat Islam? Parti kita atau al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih? Kedudukan parti kita ataupun kedudukan al-Islam, Islam itu lebih tinggi daripada semuanya. Ini puak tu tak faham. Dia ingat dia tu lebih tinggi daripada Islam tu. Siapa yang tak masuk sama dengan dia, masuk neraka semua. Kena dia jaga tu neraka syurga. Amanda ni. Inilah sebab saya sebut perkara ini. Dan ada kaitan dengan Elon Musk. Elon Musk ini orang yang paling kaya di dunia. Elon Musk ni lebih kaya daripada negara-negara. Nak bawa dia cukup susah. Tetapi bila kita stabil, saya tak minta nak bercakap dengan dia, dia minta nak cakap dengan saya. Jadi pakai video conferencing, terus dia sebut dia Tesla tahun ini juga 2023 dia buka ibu pejabat di Cyberjaya, Selangor. Alhamdulillah. Semalam saya bincang dengan Bongbong Marcos, Presiden Marcos Junior, Presiden Filipina. 40 tahun dah tak ada presiden datang untuk bilateral. Dia datang. Wah, dia kata, Anwar, Prime Minister Anwar, how is it that Elon Musk finally decided to come to Malaysia? Dia pun rasa kagum dengan kejayaan kita. Alhamdulillah. Untuk apa? Bila dia datang, buka pejabat, syarikat, kilang untuk kenderaan elektrik yang baru, kita boleh ambil anak-anak kita puluh ribu kerja dengan kita. Saya tak kerja di situ. Saya tak dapat allowance, saya tak sakau daripada dia. Ya. Kalau katalah dia datang besok, dia bagi kereta satu, dia kata nah Anwar, saya tak ambil, saya bagi pada kerajaan. Bukan macam dulu-dulu berapa banyak kereta berbagai Perdana Menteri dapat, saya tak ada pun, tak nampak pun, tak tahu disimpan di mana. Kemudian bila keluar dah berhenti, kita akan jaga Melayu. Kereta orang bagi bukan tak bagi pada kerajaan. Ini yang menyebabkan kita ada masalah. Orang hadiah kepada saya jam mahal-mahal ke, kereta ke, ada seorang pemimpin negara dua, saya tak boleh sebut siapa, yang bila tengok saya pakai Proton, dia kentak-kentak, dia pun kata ambil kereta. Saya kata tak boleh, tapi katalah dia hantar juga. Saya kata tak boleh, ini bukan Anwar punya, ini kerajaan punya, saya kena daftar atas nama kerajaan Malaysia. Ini barulah akhlak Malaysia Madani. Jangan sakau harta negara. Jadi jangan temberanglah di luar. Nak cakap soal Melayu, soal Islam, perkara ini pun tak dapat kamu kawal. Jadi saudara, itu satu cerita Tesla. Kemudian Geely. Geely ini syarikat kenderaan kereta, dia antara terbesar di dunia. Dia pakat dengan Proton. Minggu lalu dia tulis surat saya 10 muka, pengurusi Geely ini.
Dia kata kepada saya, dia telah mengambil keputusan untuk melabur di Tanjung Malim, satu kawasan perindustrian, membuat motorkar, sebahagiannya elektrik, sebahagiannya petrol gas, dan dia akan belanja dalam masa singkat 10 bilion ringgit peringkat awal. Jadi saudara, macam mana dia boleh buat sekarang? Padahal rancangan itu dah 7-8 tahun, dah 10 tahun dah rancangan, tak jalan. Sebab politik stabil. Janganlah marah saya, janganlah doa maki hamun Datuk Seri Zahid. Sebab dia bersama inilah, sebab keputusan dia dan parti dia bersama inilah manfaat datang kepada rakyat. Dan rakyat yang majoriti Melayu yang dapat. Jadi kena faham ini. Ini kita tak duk marah, maki orang tak habis-habis. Dari ini saya dapat fakta. Kalau orang pertikai, saya boleh tunjuk surat. Tesla, saya bercakap dengan dia, ada video yang Elon Musk tu. Geely, surat dia ada pada saya. Bukan saya reka-reka. Oh, dia kata anu ni pembohong, pelawak. Ya, kamu boleh sebutlah apa pun. Ya, saya tidak, orang Kedah kata tak hui, tak terhakis dengan maki hamun dia. Tapi tanya rancangan mereka, tak ada. Mereka jaga Felda berapa tahun ni, Datuk Sabri sebut tadi. Lampu jalan pun tak tambah. Betul tak saya cakap? Ya, 3 tahun ada lampu jalan tambah. 3 tahun ada pusat dialisis ada. 3 tahun konektiviti anak-anak pakai untuk internet ada. Dah cakap banyak. Dia kata ini Perdana Menteri tak boleh guna podah-podah ni. Tapi takat itu je saya tak maki orang bodoh, lahanat, macam-macam yang dia orang maki, tak ada. Sebab mereka ini pun orang Muslim dan sebagai mereka baik, cuma tersasul. Jadi kita jangan ke situ. Banyak lagi lah saya nak sebut syarikat-syarikat yang masuk, yang melabur kerana politik stabil. Saudara, yang saya boleh buat ni, mengapa dulu tak disalurkan wang kepada Felda? Apa mudah sekarang? Tak, hutang kita banyak. Tetapi kalau kita jimat, kita rancang betul-betul, insya-Allah boleh dibaiki. Jadi apa dia masalah lain di Felda? Getah, harga getah. Ya, sampai kepada saya, harga getah dan pulangan hasil bulanan getah sangat rendah. Dalam 3 tahun mereka perintah, ada naik kadar harga getah, ada naik harga daripada RM2.50. Tak. Tapi kita dalam 6 bulan kita naikkan. Kemudian baru-baru ini kita tambah hasil bulanan, terutama di musim hujan, di musim tidak dapat naik, menoreh getah. Tadi Surah Aminuddin pesan kepada saya bagaimana nak cari jalan. Semalam saya bersyuarat lagi, dapat pandangan daripada Felda, dapat pandangan daripada Kementerian Pertanian, dapat daripada Menteri Komoditi di malam Perdana Menteri Fadilah, dan kita minta Kementerian Keuangan teliti semula bagaimana boleh kita bantu sementara penoreh getah yang menghadapi masalah. Dan percayalah saudara-saudara, saya tidak berdiam diri, saya akan cari jalan untuk tambah lagi bantuan kepada pekebun kecil getah. Tadi saya umum, veteran tentera di sini, veteran tentera ada, okey. Veteran tentera berpuluh tahun duk mengeluh, tak ada pencen, tak ada apa-apa. Untuk pegawai-pegawai kerajaan, saya kata kita akan buat kajian. Sebab sepatutnya 10 tahun, tapi kerajaan dulu tak buat. Lah kita nak buat, baru kita nak buat sekarang. Tapi kalau nak tunggu kajian,
yang saya pengusikan dengan KSN, dengan menteri-menteri, itu ambil masa yang panjang juga. Kerana kadang-kadang kaitan kewangan dia bilion ringgit. Maka tadi saya umumkan, semua yang mendapat pencen, jabatan, pegawai, veteran tentera, yang ada pencen, yang tak ada pencen, nanti esok keterangan lengkap akan keluar malam ini dan esok, semuanya kita bagi RM300 dan RM200 untuk bantu segera untuk menampung kos mereka. Ada cadangan Felda Serting Hilir nak buat kompleks komuniti setempat, iaitu pusat hemodialisis, pusat sukan, perpustakaan, kemudahan penginapan serta dewan makan. Dewan makan dah tak ada di rumah, tak ada dewan makan. Sabar Ici ini mentang-mentang saya datang Menteri Keuangan macam-macam dia minta. Tapi oleh kerana memikirkan ada 157 pesakit di kalangan warga Felda di sini, maka kata saya tambah peruntukan RM1 juta untuk tujuan tersebut. Kemudian ada sumbangan kesihatan Rahmah. Bila fikir Rahmah tu saya fikirlah Tuk Seri Salahuddin Ayub, seorang menteri yang tekun kerja, yang hidup dia berbulan-bulan ni Rahmah, menu Rahmah, kedai Rahmah, tukang jahit Rahmah, bantu rakyat sedaya upaya. Jadi dia pulang ke rahmatullah. Jadi untuk peneroka yang umur 65 tahun ke atas, saya beri kesemuanya jumlah yang sebahagiannya akan diperuntukkan di sini RM21.21 juta. Yang lampu jalan ni bukan murah tahu. Lampu jalan yang kita sediakan di wilayah Raja Alias sahaja, kita nak tambah 2,678 lampu jalan. Ni orang yang cakap banyak tu tak terfikir. Kamu duk mari kempen bukan main. Jadi menteri masa tu duk kempen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelap tahu tak? Ada kamu fikir nak pasang lampu? Oh, kami tak ada kuasa. Iyalah sekarang tak ada kuasa. Masa kamu ada kuasa, masa tak pasang? Itu nak marah lah tu ya. Jadi saya nak pasang bukan nak pasang 3. Ada orang peri saya, dia kata, Anwar ni umum. Kan di tubuh, di seluruh wilayah Raja Alias ni pasang 4. Dia kata kita dah pasang. Tak. Berapa saya nak pasang? 2,678 tiang lampu. Cerahlah di wilayah Raja Alias ni. Dan tiap tahun, bukan sekaligus, tiap tahun peruntukan dia RM550,000 setiap tahun di wilayah Raja Alias sahaja. Cukuplah. Baik, dibangkitkan pandai saya tahu. Menteri Besar Tuk Seri Sabri Cik, dia nak ambil iti saya, jalan pun jalan madani, longkang pun longkang